Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقنا فهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, objektif pengajaran kita pada perkongsian pada kali ini ialah tiap-tiap murid boleh mengenal pasti tiap-tiap perkara dan boleh memahami maksud tiap-tiap perkara melalui penerangan, melalui perkongsian dan melalui tugasan bertulis murid. Pada pelajaran hari ini, pada pelajaran mari beribadat pada perkara sembahyang ataupun dalam bahasa Arabnya salah. Ustaz memulakan perkongsian pengajaran dengan mengenalkan serta menerangkan perkara-perkara dalam hikmah sembahyang. Maksud hikmah sembahyang ialah kebaikan ataupun kelebihan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau umat Islam yang mengerjakan, yang melaksanakan ataupun yang memperbuat ibadat sembahyang, terutama bagi ibadat sembahyang fardu 5 waktu. Ibadat sembahyang mempunyai banyak hikmah, kebaikan ataupun kelebihan kepada seseorang yang mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu, termasuklah dari segi agama, dari segi individu yang melaksanakannya, dari segi kemasyarakatan dan dari segi kesihatan. Murid dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz memperkenalkan dan menerangkan di antara hikmah ataupun kebaikan ataupun kelebihan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau umat Islam yang mengerjakan ataupun melaksanakan perintah ibadat sembahyang, terutama sembahyang fardu 5 waktu. Di antara hikmahnya ialah menjauhkan diri seseorang yang melakukan ibadat sembahyang daripada perkara maksiat ataupun mungkar. Maksud menjauhkan dirinya ialah hatinya tidak melakukan perkara-perkara maksiat ataupun perkara-perkara mungkar. Ianya sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud maksiat di sana ialah perbuatan dosa, perbuatan melakukan larangan Allah. Mungkar, maksud mungkar adalah meninggalkan perbuatan yang wajib. Saya teruskan di antara hikmah sembahyang. Seseorang yang melaksanakan sembahyang, dirinya akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud mendekatkan di sini ialah hatinya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan mendapat kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Seseorang yang mengerjakan sembahyang, hatinya menjadi bahagia, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi aman, penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mendapat keampunan atas dosa yang telah dilakukan. Seorang yang mengerjakan sembahyang, melaksanakan sembahyang, segala dosa yang dilakukannya adalah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan hikmah
orang yang mengerjakan sembahyang mendisiplinkan diri seseorang yang mengerjakan sembahyang dari semua perbuatan. Ada disiplin, berperaturan. Contoh pengurusan masa. Seterusnya sebagai tanda syukur ke atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sembahyang adalah di antara orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan ataupun yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara tanda orang yang bersyukur adalah orang yang mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah orang yang mengerjakan sembahyang adalah tanda seseorang itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikurniakan, yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengerjakan sembahyang, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seseorang yang mengerjakan sembahyang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diterima di sini adalah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ialah permohonan ataupun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembahyang, doanya tidak ditolak, diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam bersembahyang. Kemudian orang yang sembahyang akan mendapat kebaikan, iaitu mendapat keberkatan hidup di dunia. Maksud keberkatan, mendapat kesenangan hidup, mendapat kerahmatan hidupnya, bertambah kebaikan dalam hidupnya, bertambah ketaatan dalam hidupnya. Diteruskan di antara hikmah orang yang mengerjakan sembahyang, pergerakan senaman yang mempunyai banyak kebaikan dari sudut kesihatan. Maksud sini pergerakan anggota tubuh badan ketika dalam sembahyang adalah di antara senaman atau pergerakan fizikal yang banyak memberikan kebaikan dari segi kesihatan fizikal dan mental seseorang. Itu pada tubuh badan dan juga kepada berfikir kita. Kemudian seseorang yang mengerjakan sembahyang, kebaikannya atau hikmahnya adalah menyihatkan rohani dan jasmani serta meningkatkan kecerdasan akal. Maksud menyihatkan, menjadikan seseorang itu sihat, sentiasa dalam kesihatan pada rohani, hatinya, dalamannya dan jasmani, pada luarannya, badan, dan sentiasa dalam keadaan sihat. Dan juga akal akan menjadi cerdas, mudah berfikir, mampu berfikir, sihat berfikir, mudah berfikir dan fokus kepada berfikir. Itu di antara hikmah ataupun kelebihan kebaikan bagi seseorang yang mengerjakan sembahyang. Okay, kita teruskan dengan perkongsian di antara akibat seseorang yang meninggalkan sembahyang. Maksud akibat sini adalah keburukan, perkara yang tidak baik yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau umat Islam yang meninggalkan sembahyang. Maksud meninggalkan, tidak mengerjakan, tidak melaksanakan terutama ibadat sembahyang fardu 5 waktu. Di antara akibat ataupun keburukan disebabkan meninggalkan sembahyang, berdosa besar. Allah kurniakan kepada orang yang meninggalkan sembahyang keburukan, itu berdosa besar. Kemudian mendapat kesusahan dan kesempitan hidup. Maksudnya menanggung kesusahan, penderitaan, kesukaran, kesulitan, kepayahan dalam hidupnya, rasa tidak senang hidupnya, kekurangan dalam kehidupannya. Itu di antara kesusahan dan kesempitan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang meninggalkan sembahyang. Kemudian hidupnya tidak berkat dan hatinya tidak tentram. Maksud di sini adalah janji Allah kepada orang yang meninggalkan sembahyang, hidupnya sentiasa dalam
tidak mendapat kebaikan dari Allah, tidak mendapat kasih sayang dari Allah, tidak mendapat keselamatan dari Allah, tidak aman dan tidak bahagia dalam hidupnya, tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam kehidupannya. Malah Allah Subhanahu wa taala membenci dalam kehidupannya, tidak suka dalam kehidupannya. Dan akibat seterusnya adalah mendapat siksa di alam kubur. Di alam kubur Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang meninggalkan sembahyang akan mendapat siksaan di alam kubur. Maksud siksaan di sini adalah hukuman, perhitungan, penderitaan dalam hidup di alam kubur bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Dan mendapat azab di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berjanji, seorang yang meninggalkan sembahyang, pada hari kiamat Allah akan kurniakan azab. Maksud azab adalah penderitaan, hukuman bagi seseorang yang meninggalkan sembahyang. Dan juga janji Allah, pada hari kiamat Allah akan masukkan seseorang yang meninggalkan sembahyang ke dalam neraka. Alhamdulillah, sempurna dan selesai sudah perkongsian penerangan dalam tajuk hikmah sembahyang dan akibat meninggalkan sembahyang. Usaha harapkan kepada murid supaya dapat mengikuti dan dapat mengenal serta dapat memahami setiap perkara dan maksud sepanjang perkongsian ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiri pertemuan dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.